Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nyatakan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu. So, kamu kena jawab sama ada dia benar ataupun palsu. Ni je jawapan yang kamu kena jawab. Kamu tak payah kira pun. Okay. So, mari kita tengok apa benda yang kita kena pastikan benar atau palsu tu. Mari kita tengok ayat dia. Angka bererti bagi 123.4500 ialah 7. Okay, apa tanya? 2 ni dikira bererti ke tak? Bererti ke tak? Ke palsu? Okey, kalau 7 maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adakah ke-7 ni dikira sebagai 7 angka bererti? Adakah ya? Ataupun dikira sampai sini saja? Okey. So yang masih lupa-lupa ingat Palsu. So jawapan dia ialah, okey kamu ambil lah jawapan kamu sendiri lah. Kamu tengok betul atau salah. Okey, so jawapan dia ialah benar. Ya. So, dia ialah 7 angka bererti. Okey, kalau dia 1, 2, 3, 0.0045, yang ni pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ni 7 angka bererti. Okey, kalau dia ialah 0.00001, yang ni ialah 1 angka bererti. Tengok. So dia start dari sini. Okay, start dari sini. Okay, kalau dia ialah 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni ialah berapa angka bererti? 5 angka bererti. Okay, yang ni 5. Okay, kalau dia ialah 1.00001. Ini berapa angka bererti? Itu lah. 6. Dan 6. Yang ni 6. Okay. So, kalau dia ialah 111.110.0000, ini berapa? 5. 10 angka bererti. Right. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama macam ni. So yang belakang ni pun dikira sebagai angka bererti. Okey? Faham. So, nak tengok angka bererti. So jawapan ni jawab benar. Siapa yang jawab? Siapa jawab benar dapat 1 markah. Okey, dalam masa. Okey, tak boleh tulis betul. Siapa tulis betul? Salah. Siapa tulis betul? Betul? Salah. Itu orang Betul tu apa? Betul. Sebab tak ikut soalan. Betul. Ini orang Kedah. Ni orang Betul. Kedah punya. Tak boleh. Betul sangat. Tak boleh. Betul lah. Betul pun salah. Betul sangat apa ni? Okey. Betul lah. Siapa yang benar? Betul. Okey, dapat 1 markah. Okey, tulis akas. Akas. Apa itu akas? Apa maksud akas? Apa maksud akas? Okey, ambil perkataan ni. Akas. Okey, lepas ni cikgu akan bagi latihan, kamu akan tahu lah. Okey, akas maksudnya kalau terbalik, dia jadi saka. Sebab akas kalau terbalik, dia jadi saka. Okey, jadi akas ni terbalik. Terbalik kan? Okey, apa yang kita kena terbalik? Okey, kita akan terbalikkan. Lepas perkataan jika, kita akan ada 1 ayat. Dan lepas perkataan maka, kita akan ada 1 ayat. Okey, so yang ayat pertama ni dia akan jadi pernyataan P. Yang ayat kedua ni dia akan jadi pernyataan Q. Jadi kalau kita nak tulis balik akas, kita akan terbalikkan ayat tu. Terbalikkan, maksudnya ayat ni dia jika P, maka Q. Okey, kalau terbalik, dia akan jadi jika P, maka Q. Dia terbalikkan. Q letak di depan, P letak di belakang. Jadi dia akan jadi apa? Jika, okay, ambil yang belakang ni. Duduk itu Jika Q maka P. Jangan tulis jika Q maka P. Jika Q maka P tak dapat jawapan lah. Okay, jadi kita kena salin balik. Jangan gelak. Okey. Jadi apa jawapan kita? Ini formula dia. Ini formula, okey. Jadi kita tulis apa? Jika sudut itu ialah sudut tirus, maka suatu sudut itu berada di antara 0 darjah dan 90 darjah. Kita terbalikkan. Hak ni naik duduk tempat ni, hak ni turun bawah. Tukar tempat.
4 saja sebab dia minta akas. So ingat kalau akas terbalikkan ayat tu. Okay, ingat perkataan akas kalau terbalik jadi saka. Maksudnya kita terbalik lah. Okay, jadi jawapan dia macam ni. Okay, akas maksudnya terbalik jika suatu sudut itulah terus maka sudut tu berlari. Okay, kita terbalikkan. Okay, tadi pernyataan benar. Maka okay. Akas satu, nampak tak? 2 markah percuma dia nak dapat. Okay, dalam tajuk penakulan. Hari tu ujian pertama semua tak jawab. Ada yang salah lah. Macam-macam jawapan kamu. Saya Nanti jawab kita bincang balik. Saya jawab tu. Pening. Jawab Alhamdulillah. Yang tak jawab tu macam tak belajar. Ini paling senang di dunia sebab dia ada kaitan dengan BM macam. Okay, Yo, paling senang TV tu. sekarang kita, apa dia? Okay. Tengok yang ketiga. Pengemis. Bukan pengemis, cik. Okay, tengok premis. Okay, kamu ingat perkataan depan ni. P. Okay, kamu tengok perkataan belakang S. So, dia ialah potong S sama. Maksudnya, kita akan potong yang sama. Potong yang sama. Okay, tengok jawab soalan dia. Okay, siapa yang sama sekarang? Apa perkataan yang sama? Apakah perkataan yang sama? Untuk satu benda, dia boleh potong dengan satu benda je. Kalau ada 2-3 benda semua boleh, tak boleh potong. Kita potong satu dengan satu. Okey, ada lagi tak yang sama? Tak ada. Yang sama. Ada. Maka. Okey, kita kena buang jika. Okey, kita kena buang jika maka sebab dalam jawapan premis 2 ni tidak akan ada jika maka. Jika maka hanya ada dekat pernyataan yang pertama. Nampak ibu, nampak. Okey, ada yang sama. Satu lagi yang sama. Satu lagi yang sama. Bukan tu. Ha? Bukan dengan tidak tu sama. Okey, betul. Okey lagi? Iyalah. 24. Ada satu lagi. X. Nampak? Oh. Okey. Apa lagi tadi? Bukan. Bukan dengan tidak tu lebih kurang maksud dia sama. Okey. Jadi, apa jawapan dia? Nampak ni? 24 boleh dibahagi dengan 2. Yes. Itulah jawapannya. Okey, Wow. Wow. Kalau saya tahu cikgu A dah. Kali bos, kali bos. Saya akan keluar Selamat. Ustaz. Macam sudah. Ada. Soalan ni saya tinggal dulu yo. Okey, lepas ni Saya jawab. tak tinggal kot, saya cuba. Yo. Cikgu Belah nak tadi tak nampak. Tak nampak? Itu. Okey, tak apa. Nanti kita sampai tu dia kan dalam internet lambat sikit sampai. Okey, cikgu ulang semula sebab ada yang tak faham lagi tadi. Ulang balik. Tengok balik. Ya, bagus. Okay, sekarang soalan dia tanya premis. Okay, so ini pendedahan yang kedua. Cikgu akan dedahkan rahsia kedua. Tadi akas maksudnya saka, kita balikkan. Kalau dia minta premis, ingat potong yang sama. Ingat perkataan premis tu. P potong. S yang belakang sama. So potong yang sama. Kita potong yang sama. Jadi lepas dah potong yang sama, yang tertinggal tu lah jawapan. Kalau ikut tu kamu nak kena hafal. Jadi dia ada hujah. Hujah 1, hujah 2, hujah 3. Cikgu ada buat video tu pada cikgu tu. Okey, hujah 1, hujah 2 semua tak boleh hafal sebab hujah pertama dia tentang semua. Semua A adalah C. So kalau B adalah A, so C adalah dia punya hujah tu cikgu pun takut silap. Okey, yang kedua apa lagi? Dia tentang jika P maka Q tu. Yang ketiga ialah hujah bukan. Ini hujah yang ketiga. Ini hujah yang ketiga. Okey, so sekarang cara dia, teknik dia adalah potong yang sama. Okey, potong yang sama. Okey, apakah benda yang sama sekarang? Okey, dalam premis kedua tidak akan ada jawapan jika maka ni potong sekejap. Okey, kita nampak dah ada perkataan nombor ganjil. Potonglah nombor ganjil. Okey lagi, kita nampak perkataan X, nampak perkataan X. Lagi, kita boleh potong tidak dengan bukan sebab dia makna sama. Okey. Okey lagi. Okey, itulah jawapan kita. Jadi jawapan kita ialah 24 boleh dibahagi tepat dengan 2. Itulah jawapannya. Wow, minat lah soalan. Nak bubuh 24 ialah boleh dibahagi tepat dengan 2. Dalam BM pun cikgu BM kah? Kan? Bagi dalam hati. Okey, 24 boleh dibahagi tepat dengan 2. Kita Kalau boleh. tentu Bawah. bubuh yang Ramai orang tak jawab soalan macam ni. Sebab ni soalan tentang kesimpulan. Okey, so cikgu akan Cuba dedahkan. silap tengok kertas tu. Tukar kertas kelas kami. Habis korek atas apa? Ada hak tulis nama lah macam-macam. Okey.
Cikgu. Biarlah rahsia. Okey, akas saka. So nombor dua ialah premis. Yang ketiga, sekarang rahsia yang ketiga ialah tentang kesimpulan secara deduksi. Okey, apa maksud kesimpulan secara deduksi? Kalau dia minta buat kesimpulan, kalau dia minta buat kesimpulan, maksudnya kita kena cari jawapan dia satu je. Yang ni kamu kena tengok apa yang ada dalam soalan ni. Dia akan bagi soalan. Ni soalan dia. Ni soalan dia. Luas permukaan bagi suatu sfera dengan jejari J ialah 4 pi J kuasa 2. Ini soalan dia. Okey, jadi ingat kalau nak tentang kesimpulan secara deduksi. Deduksi. Kenapa? Kesimpulan dia ada satu cara induksi. Satu lagi secara deduksi. Jadi sekarang tentang deduksi. Okey, kamu tak hafal pun tak apa benda ni. Tapi kamu tengok sini je. Kamu tengok, okey ni tentang ayat. Sebab kita kena buat kesimpulan. So senang je. Kamu tengok apa yang ada tentang formula. Formula dekat sini. 4 pi J kuasa 2. Okey, cikgu nak tanya. Adakah ini formula? Dia jari 9 cm. Adakah ini formula? Tak. Yang ni apa? Maklumat. Ni maklumat. Okey, jadi formula yang ni sebab semua. Ya. 4 pi J kuasa 2 memang kita tahu ni formula ni. Jadi formula apa? Formula tentang luas permukaan. So kita ambil 4 pi J kuasa 2 ni. Nampak? Senang ni. 4 pi J kuasa 2. Apa kita buat? Okey, maka kita tengoklah soalan yang di atas, maklumat yang dia bagi. Dia kata jejari 9, J9, J9. So, J9. Apa nak buat dengan J9 ni? Ganti masuk dalam ni. Ganti masuk ni. So, dia akan jadi 4. Pi ni jadi berapa pi? Pi nak buat pi dulu. Tak apa. Okey, J sekarang sudah jadi 9. Nampak? So, inilah jawapan dia. Ini jawapan dia. Okey? Senang, sangat senang. Okey, so kamu dah. Ya, tak dengar? Soalan ni tak berapa faham. Tak faham? Okey, batak. Ya, saya pun. Saya kurang faham sikit. Saya pun tak faham. Macam tu je ke? Tak faham cikgu, tak faham. Saya tak faham. Janganlah menyusun. Tak faham Ego. Okey. Okey, sekejap Macam tu bagi satu soalan lain kita. Minta maaf kami terlalu Panjang. Tak apa. Benda boleh padam, tak ada masalah. Okey, panjang sebuah luas sebuah segi empat ialah panjang darab lebar. Okey ya. Ni soalan lain lah. Luas sebuah segi empat ialah panjang darab lebar. Ni formula dia. Lepas tu dia kata apa? Dia kata diberi lebar berukuran 9. Ni lebar ni 9. Jadi kita gantilah L ni dengan 9. Jadi dapatlah 9 P. Contoh ni tu lah. Saya kena ingat formula. Okey, jadi soalan ni dia kata buat, tak payah ingat ada kat sini. Ambil saja 4 pi J kuasa 2. Okey, apa kita kena buat? Okey, ini untuk luas permukaan suatu sfera dengan jejari dia J. Okey, tapi dia kata berdasarkan maklumat di bawah buat satu kesimpulan kalau dia kata jejari sfera tu 9. So sekarang ambil 9 ni masuk dalam ni. So 4 pi J sudah jadi 9. Kan J itulah you kan? Ya, ganti saja sebab dia dah habaq kat sini dah J9. Kalau dia kata J8. Pi J kuasa 2, betul. Kita ambil saja formula ni. Okey, ni formula dia. Tapi kalau sekat tulis je tak dapat jawapan ni. Okey, kita akan gantikan dengan 9 dekat J. Kita ganti. Okey, nampak? J tu cikgu dah ganti dengan 9. Okey. Boleh jawab macam ni atau dapat dah 2 markah. Ni 2 markah kau, 2 markah. Tak mau kah? 2 markah. No. Mestilah not you. Ada student dia suka ganti dia jawab 9 kuasa 2 dapat 81, right? And then 81 darab dengan 4. Okey, teruskan. Tak apa, boleh. Kamu boleh jawab macam ni tak? Kita akan dapat 324 pi. Macam mana dapat 324 pi? Sebab 9 kuasa 2 darab 4 dapat 324 pi. Boleh? Okey, ada lagi yang rajin? Ada lagi yang rajin? Ada. Dia nak darab lagi 324 nak darab dengan pi. Pi kan 22/7 ataupun pi ialah 3.142. Darab lah. So dia akan dapat 1018. Pun boleh. Ketiga-tiga ni dapat markah.
Mana-mana jawapan yang kamu bagi. Macam ni tunjuk kesimpulan secara deduksi. Ini kesimpulan Ni cikgu tak faham ni. senang je. Ini kesimpulan secara induksi. Kita tengok, tak susah. Matematik tak ada yang susah. Cikgu duduk setakat duk ajak lah. Ini tak jumpa yang susah. Semua senang. Okey. Mudahnya matematik. Mudahnya matematik. Nama apa cikgu? Cikgu. Kamu. Sama lah. Sama je. Wow. Boleh buat karangan tau. Okey, so ingat kesimpulan ada dua. Satu, kesimpulan secara deduksi. Yang tadi kita buat tu. Okey, sekarang secara induksi. Okey, kedua-duanya untuk mencari jawapan. Okey, jawapan. Okey, sekarang kita tengok. Kesimpulan ni secara induksi. Tak nampak pun macam tadi, betul tak? Tak nampak. Ada formula tak? Tak ada kan? Okey, tapi yang ni melibatkan pattern. Okey, induksi ni kamu kena tengok dia punya pattern dia. Okey, mari cikgu tunjuk satu persatu. Okey, tengok yang ni, 5. Tengok 5. 5 ialah hasil daripada 3 darab 1 tambah 2, betul tak? 3 tambah 1, 5 kan? Okey, bawah. 8. 8 datangnya daripada 3 darab 2, 6 tambah 2. Dan seterusnya. Okey, so kita tak sudut pedulilah nilai-nilai tepi ni sebab dia ialah hasil daripada darab yang ni. Okey, apa kita kena buat? Ini yang paling senang di dunia. Sebab cikgu tahu, buat pertama kali cikgu pergi mana pun, budak-budak semua tahu, cikgu payahlah. Duk payah memang payah. Duk kata hari-hari aku ni hodoh lah. Kan? Senang lah. Aku cakap hari-hari, ui cantiknya aku. Senang. Lawan lah. Senang kan? Soalan macam ni tu. Senang sangat. Kan soalan ni masuk pasal cikgu. Sangat so easy. You know. Cikgu gemuk tapi cikgu cakap, aku kurus lah. La ilah. Contoh. Nak try cikgu nak guna. Soalan mana gemuk tu. Orang kata contoh Okey, ni. nampak betul tak? Okey. Tengok badan dah. Okey, so yang ni, kalau hampa tengok ni, hampa akan menyesal gila-gila lah. Memang tak sangka lah, oh macam ni je ke? Okey, jadi kita tengok 3 darab 1 tambah 2. Lepas tu dia tengok, dia turun. 3 darab 2, 3 darab 3, 3 darab 4. Ramai pelajar yang jawab 3 darab 5. Okey, sama juga yang ni. 1 kosong 2, 2 kosong 2, 3 kosong 2, 4 kosong 2. Lepas tu dia pun jawab 5 kosong 2. Okey, sebab dia pun ingat, turun. Cikgu dia jawab gitu lah. Saya jawab begitu. Macam nak kata korang je cikgu. Saya pun jawab macam tu cikgu. Okey, Terasa. kalau kamu jawab macam ni, 305, sekejap lagi 6 teriak, aku nak juga, dia kata. Okey, dah Mio. sekejap lagi 7 marah. Woi, aku pun wajib duduk. Dia tak ingat pesawat. Aku pun nak. 9 burung tu, 9 burung. Semua berebut. Tadi 10 kata, oi asyik aku nak duduk. Jadi nak kena kepikiran. Aduh, macam kat parti tu. Okey. Macam kat tepi ni juga. 5 kosong 2, 6 marah. Aku pun nak jugalah weh dalam ni. 7 kata, kenapa? Aku tak layak ke? Okey. Dan seterusnya. Jadi, boleh tak kita wakilkan nombor 5, 6, 7, 8, 9, 10 daripada tadi ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ni. Sebab yang ni kan sama. Okey. Kita wakilkan 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya ni. Hampir botol-botol ni. Kita wakilkan dengan N. Settle masalah semua. Okey. Apa nombor Dah lah tu? senang. Turun tu. Senangnya. Boleh tak? Boleh. Senangnya cikgu. So, kalau letak Tu seminggu apa tu? N bermaksud, itulah cakap bila kita gantikan dengan N, so masing-masing akan senyum lebar. Hehehe, dia kata aku pun ada dalam tu N. Sebab N ialah any number start from 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau dia nombor 10, ada kat Cikgu. sini. Yes. Cikgu. Boleh Ya. tak duduk lain tak? Tak boleh. Boleh. N saja boleh. Sebab N bermaksud Okey, number. baik. Ya Allah, senangnya. Tak boleh. Oi. Tak Jazan. boleh tu. Syukur Jazan. Sujud syukur. Cikgu serius senang tu. Alhamdulillah. Tak buat. Memang senang lah cikgu. Tak sekejap. terfikir tu. Dua yo, saya tak tahu Cakap kata hanya dengan Alhamdulillah. satu boleh ubah tu je yo.
Kalau saya tak dalam motor. SPM tu lepas beli A ke? Alhamdulillah. Faham. Dapat cikgu sini. Syah dapat cikgu sini. Okay. Selamat. Okay, alhamdulillah. Dah, cikgu masuk baik tu. Nanti saya bagi wow tu. Okay, baik. Bagi. Okay, so sekarang nampak tak? So kalau bubuh N, tak nak bergaduh dah antara nombor-nombor tadi. Betul tak? Sebab apa? Betul. Kalau dia nak claim, weh 40, aku 40. Ada hang ada dalam ni. Semua ada dalam tu. Kalau kamu ialah nombor 200, aku ada dalam ni juga. Jadi dia pun senyum sendiri. Jadi tak apalah. Semua berkongsi Jadi- lah semua. Jadi adalah- kamu dapat tak? Kamu buat macam ni, kamu dah dapat 2 markah. Nampak tak? 2 markah. So, kalau cikgu tak okey, cikgu nak tahu lah jumlah untuk N yang ke-10. Bubuh. Baru kita kira. 3 darab 10 tambah 2. Kita dapat apa? 30 tambah 2. So, dapatlah jawapan 32. Ni dah dapat jawapan kat tepi ni. So, kita terus duduk belilah jawapan ni. Yang kita penting, kita nak buat kesimpulan ni. Inilah nama dia kesimpulan secara gaduh. Nak buat apa sih? Tak orang bergaduh. Betul kan? 2, 3, 4. Letaklah N. N. N kuasa 2. N kuasa 2 tu. 2 sebab dia sama 2, so kekalkan dia sebagai 2. Tolak, kekalkan dia sebagai tolak. Okey, tapi yang ni 1, 2, 3, 4 tukarkan dia sebagai N. N juga. Okey. So, jangan berhenti kat sini kesimpulan ni. Kena ikhtiharkan. N tu, N ni boleh terdiri daripada nombor 1, boleh terdiri daripada nombor 2, boleh terdiri daripada nombor 3. Ikut ni, nombor 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Dan seterusnya. Nampak? Kalau tak tulis 3 titik, Itu buat. kalau tak tulis, kalau tak tulis, sini. Kalau kamu tulis 1, 2, 3, 4, Oh, so bawah cikgu kena tulis macam tu lah. ya, kalau tak Tak tulis tulis, maksudnya, kalau tak tulis dapat 1 markah saja, dapat 2 markah. Sebab apa? Sebab nanti pemeriksa ingat, nombor N dia 1, 2, 3, 4 je. Tak boleh lah. Jadi nombor N dia boleh semua nombor. Jadi buatlah titik. Sebab dia ada lagi. Dan sebagainya boleh. Jangan tulis dan sebagainya. Itu BM. Ni Mac. Okay, boleh faham? Sama lah macam dengan nombor 1 tu. Faham. Faham. Okay, faham ya? Rugi saya Buat tinggal. macam baru form 4. Memang ni contoh. Ulang balik. Buat macam kami ni baru. Okay, bagus. Faham sangat tu. Alhamdulillah. Murid saya dapat balik tu. Jangan selesa sangat lagi bagi soalan. Eh, Tengok Betul. cara dia. Okay dah, mari kita tunjuk balik cara dia. Okay, tengok cara dia. Okay, kalau benda tu sama, Itulah kalau cikgu mai boleh okay, kalau dia pokok sama, kan. 3. Okay, kalau dia sama, 3, 3, 3, 3. So, nampak? Yang sama, kita akan jadi macam ni. 3N tambah 2. Ikut je pattern dia. Kalau semua sama, 3, 3, 3, 3, so 3 lah. Okay, bila tak sama, 1, 2, 3, 4. Okay. Dan seterusnya lah. Okay, tengok. N ialah 1, 2, 3, dot. Tak buat dot tu dikira salah. Okay, sama juga ni. Sama. Yang mana sama? Jawapan sama. Okay, N 1, 2, 3, 4, dot. Okay, next. Okay. Tadi cikgu ajak apa? Premis. Cikgu kata apa? Premis? Tadi Tengok cikgu yang kata sama. premis. Saka. Ini bukan saka cik. Ini Ni untuk potong sama. Sama. Potong sama. Sama. okay, mari kita belajar potong yang sama. Okay, mari kita perhatikan betul-betul lah. Okay, Saka tu. mula-mula dalam kesimpulan, okay, tidak akan ada jawapan jika maka lah. Tak boleh ada sebab dia ialah kesimpulan akhir. Dia macam ni lah. Jika okay, kita buat contoh COVID. Kita buat contoh COVID. Maka jika keluar rumah, contoh. Okay lah. Jika keluar rumah, maka Kena COVID. maka kena COVID, contoh. Okay, jika keluar rumah, maka kena COVID. Okay. Okay, lepas tu untuk premis kedua ialah keluar rumah. Jadi, Kena COVID. apakah kesimpulan? Kena COVID. Betul tak? So,
Jadi inilah bermaksud tajuk ni. Ni tajuk ni tentang dia digunakan di mahkamah lah untuk Tak lama nak menentukan siapa salah betul kan. Dia akan berhujah. Ni nama dia hujah. Okey. Jadi kamu tengok premis lah. Kamu tengok premis potong yang sama. Okey, Mek, cikgu ajak potong yang sama. Tengoklah. Buang jika maka sebab nanti kesimpulan takkan ada jika maka. Okey. So ni X sama dengan 2. Sama tak? X dengan 2. Sama kan? Sama. Sama ni kan? Tu. 4 tu. 4 darab negatif 3. 4x tolak 3 sama dengan 5. 4x tolak 3. Yeah. So ni cerita COVID dia lah. Itulah kesimpulan dia. Okey, faham. Yeay. Macam keluar rumah. Senangnya. Jadi yang ni bang, ini keluar rumah kan? Okey. Bagus. COVID tu. Dia keluar rumah, jadi dia akan kena COVID. Itu jawapannya. Senang je. Memang senang. Cikgu tak tahu kenapa budak tinggal. Cikgu tak tahu kenapa Bukan senang tak sangat. tahu Okey, kita tengok nombor 2. Nah. Belajar sambil peringatan tu. Okey, nombor 2. Okey. N sama dengan 5. Cerita tadi lah. Jika keluar rumah, N sama dengan 5. N jika sama keluar dengan rumah, maka COVID. Okey, dia punya kesimpulan dia terkena COVID sebab dia keluar rumah kan? betul. Okay, jadi apa kita nak buka sini? N sama dengan 5. Keluar rumah Sebab keluar. apa? Guna konsep cikgu kata potong yang sama. Okey, mula kita buang jika maka. Sebab dalam premis 2 dengan kesimpulan tidak boleh ada jika maka. Jika maka hanya untuk premis pertama saja. Okey, jadi siapa lagi yang sama? N kuasa 2 5. Premis tu. Okey, Depan jadi tinggallah itu. sama. Okey, yang mana betul jawab? Tingkat tempat buat apa? Tingkat tempat belajar tak? Makan Maggi. Nak. Cikgu, apa cikgu buat A? Apa A? Tu N. Lah. Apa A? Tak Nampak? bubuh A pun. Oh, nampak je A. Yang salah nombor 2, premis 2. N lah, N sama dengan 5. Ya, N sama dengan 5 lah jawapannya. Dia punya lekuk tu macam dengan A. Nampak macam A. Buat N ni, N. Tak apa. Kami tak pendek. Okey, tengok nombor 12. Okey, nombor 12. Okey, dia cerita COVID lagi. Cerita COVID. Okey, apa maksud dia? Dia kata jika keluar rumah, maka COVID. Ni maksudnya apa? Maka kalau kena COVID. Kesimpulan dia kena COVID. Y3 sama dengan 27. Apa maksud tu? Jika keluar rumah, maka terkena COVID. Sama dengan. Tak, ni ada slash sama dengan sini. Potong. Yang tu. Sama dengan tu. Maksudnya dia tak keluar rumah. Tu hashtag. Dia tidak keluar rumah. Okey. Kalau keluar rumah maksudnya. Mana? Kalau keluar ni keluar rumah. Ni keluar rumah. Ini kena COVID. Okey. Jadi ini tak keluar rumah. Jadi dia tak kena COVID-nya. Kan? Okey, jadi apa jawapannya? Y sama dengan 3, Y3 tolak 27. Sama dengan 27. Entah. Okey, tengok cikgu buat. Jika, maka. Okey, apa lagi kita ada? Yang sama, potong. Y. Corona. Y. 3. Mbak. Okey. Sama dengan. Nampak? Okey, jadi yang tinggal apa? Y kuasa 3, yang ni? Y kuasa 3 dengan 27. Macam tu Ya. Sebab Wow. dia tak keluar rumah, maka dia tak kena COVID. Soalan ni hebat dia pandai mengcomplicated. Mengcomplicated. Sebab ini hujah yang ketiga. Ya bukan. Maksudnya jika hujan, maka kasut basah. Okey, Kita kita dah. basah. Jika hujan, maka kasut basah. Okey, sekarang dia kata kasut tak basah. Maka tak hujan lah. Kan? Kalau kasut tak betul tak hujan lah. Ni lah contoh ni hujah yang ketiga lah. Cikgu ambil contoh COVID lah lagi senang. So sangat senang. So easy. Okay. So sekarang nombor 13. Nombor 13. C lebih besar pada 5.
Okey. So Lebih tengok. besar daripada 5. Okey, jangan takut soalan ni, jangan takut. Senang je, potong jika, potong maka. Okey, Ni potong sama- yang lebih besar sama. daripada Saya 5. cakap apa? Potong yang sama. 20. Nampak? 20. Tu tengok C tu. C tu. Lagi? Lebih Si? kecil daripada Si tak Ni ada? lebih besar daripada 5. Yes, yang kecil. Ini kecil. Kecil pula. Besar, potong besar. Lagi yang tinggal? C. Tinggallah C. Tinggal yang ni. So ambil ni. Tinggallah ini. Lebih kecil daripada 5. Jawapan dia. Faham? Sebut balik tu. Okey. Boleh? Pehe. Boleh? Terbaik. Kan kita Boleh. cakap potong yang sama. Apa yang tinggal tu lah jawapan dia. Okey. Ambil cerita ni sebagai ya. Apa dia? Syarah ulangan tak ada dah. Apa dia Masyarah? Tak dengar. Terkeluar. What's that? Okay, now kita pergi soalan seterusnya. Dia nak suruh ulang nanti tu. Terkeluar macam mana dia cakap? Terkeluar. Okay, next. Tengok ni. Okay, ni masih tajuk potong yang sama. Okay, sekarang kat atas pula yang kosong. Apa kita nak buat? Ambil yang mula-mula. Okay, sekarang untuk ni tadi semua kosong. Kosong kat sini. So kalau yang macam ni, kita kena gabungkan. Okay, kita kena gabungkan. Kita potong yang sama. Sama juga potong yang sama. Okay, sekarang dia ada 2. Dia ada ialah faktor bagi 12, ialah faktor bagi 24. Okay, kalau kita potong semua kita tak ada ayat pula. Jadi ini macam BM lah. Bila kita ada 2 ayat yang sama, kita akan gabungkan dia akan jadi apa? Semua faktor bagi 12 ialah faktor bagi 24. Okay, macam BM. Ayat apa? Majmuk apa? Kita tak tahu nak faham. Buat ayat tu ni. Ayat apa? Ayat. Bina ayat. Bina ayat, gabungkan ayat. Itu lebih kurang kan? Kalau ni Ali makan laksa. Kan? Lepas tu Ali pun makan mi. Gigi. So kita gabung lah. Ali makan laksa dan mi. So dia ni macam ni lah. Semua faktor bagi 12 ialah faktor bagi 24. So semua kita kalau kita potong ialah faktor bagi, jadi tinggal 12 dengan 24 tak. Tak nak buat ayat. So kita gabungkan 2 ayat ni, kita akan jadi semua faktor bagi 12 ialah faktor bagi 24. So nanti kesimpulan dia macam tadi juga lah. Okay, macam tadi juga. Cikgu. Yep. Cikgu boleh tulis padam tak yang X tu? Ya, Tulis. nak kasih nombor apa je tu? Okay. 4. Padam yang X tu. Okay, dapat dah. 4, okey kasih tu. Okay, so ingat fokus dia memang kalau keluar soalan premis ni premis kan. So ingat potong yang sama dulu. Potonglah benda yang sama. Okay, lepas tu pun kita tengok nak buat ayat apa. Okay, jadi kalau untuk yang tempat pertama ni, kita kena buat ayat yang panjang macam contoh tadi sebab nanti kita nak buat potong-potong. Okay, so bila kita sama dah yang ni, 4 ni, so kita kena letak kat depan semua lah. Semua faktor bagi 12 ialah faktor bagi 24. Okey, 4 ialah faktor bagi 12. Jadi 4 juga faktor bagi 24. Sebab ni contoh macam COVID tadi. Okey, COVID tu. Okey. So sekarang ni jawapan dia. Cikgu kenapa jawapan dia? Ni jawapan dia. Okey. Tu yang bawah. Okey, bawah tu. Macam mana nak buat yang bawah? Oh, bawah tu susah. Potong yang sama. Nampak tak? Sama kan? Okey, sekali lagi. Sama kan? Kedua-dua ni sama kan? So kalau sama, so apa akan jadi? So dia akan jika X sama dengan negatif 3, maka X kuasa 3 sama dengan negatif 27. Okay, kalau potong yang sama, so dia akan jadi, potong yang tak sama, dia akan jadi sama. Okay, so kita tengok balik, kalau cikgu padam balik. Cikgu padam balik. Okay, cikgu bubuh balik. Jika X kuasa 3 sama dengan negatif 27, maka X sama dengan negatif 3. Okay, sekarang cikgu akan potong yang sama. So kalau cikgu potong yang sama, cikgu akan dapat apa? X kuasa 3, X kuasa 3. Cikgu potong ni. Contoh-contoh yang ni kita tak tahu lagi lah. Contoh-contoh ni kita tak tahu ni jawapan dia. Okay, so cikgu pun potong. Cikgu akan potong yang sama. Okay, ni pun sama, ni pun sama. Okay, lagi siapa yang sama? Ni pun sama, ni pun sama. Jadi sebab tu jawapan kita akan jadi X
tak sama dengan -3. Ni jawapan dia. Tu cara kita nak check. Okay, clear? Ya, clear. Okay, baik. Okay, sangat senang. Kita nak check balik. Kalau kita nak check balik, kita dah buat ayat yang pertama ni. Sebab soalan, kalau dia jarang keluar. Kita tak tahu nak keluar atas kosong ke, tengah kosong ke, bawah kosong ke. Tapi kita kena tahu cara dia macam mana. Kurang faham ah. Kamu Saya kena pandai bersama. buat analogi benda ni. Kamu kena Saya bersama. pandai ubah. Kalau kamu Faham, cikgu. Cikgu, saya tak faham ah cikgu. Boleh minta terulang cikgu? okay, fokus balik. Tengok balik yang pada asal tadi. Kamu kena faham hujah pertama. Hujah pertama tadi yang cikgu ajak tadi. Jika apa? Keluar rumah. Okay. Maka COVID. Betul tak? Lepas tu premis kedua. Katalah Ali ni keluar rumah. Jadi apakah kesimpulannya? Dia akan kena COVID. Okay, nampak tak? So ni keluar rumah dengan COVID. So ini keluar rumah dengan COVID. So ini ialah P, ini ialah Q. Okay, kita buat contoh. So P, ini pun Q. So sekarang Ali keluar rumah, maka Ali kena COVID. Okay, tapi kalau Ali tak keluar rumah, maka Ali tak kena COVID. Ni cerita ni lah. Cerita ni sekarang. Jadi sekarang X kuasa 3 ni bukan -7. Maka X pun bukan -3. Tapi cerita asal dia kita kena buat jika X kuasa 3 sama dengan -27. Maka X ialah -3. Ini ialah ayat pertama. Kalau masuk mahkamah, dia kata dia nak bicarakan si pesalah. Dia kata jika dia mencuri, maka kena tangkap. Jadi untuk ayat kedua, hujah yang kedua dia kata apa? Dia tak curi. Dia kata dia tak curi. Jadi Dosa. dia tak kena tangkap. Faham tak? Hello. Ya, faham. Itulah kita bermain-main. Apa dia mahkamah? Bermain-main dengan formula. Yalah, sebab ni tajuk untuk lawyer-lawyer. Siapa nak sama jadi lawyer esok, dia akan further bab tajuk ni. Okay, dia akan gunakan tajuk hujah, penakulan, premis, kesimpulan, mensabitkan kesalahan apa ke. Dia akan gunakan tajuk ni sebab dia akan bermain dengan hujah. Okay, itulah sebab dia. Yang penting kamu ubah-ubah formula je. Kamu tu fikir lah benda-benda tu. Tapi cikgu bawa contoh dalam kehidupan seharian. Okay, contoh kat sini lah. Jika ponteng sekolah, buat cerita kamu lah senang. Jika Mana ada? contoh paling dekat kan kamu. Jika tidak online, maka Tak belajar. Tak. Maka Tak boleh belajar. Tak dapat belajar. pandai Puno. Maka tak dapat belajar. Okey. So ini cerita tak online dan tak dapat belajar. Okey. Semua faham. Jika tak online, maka tak dapat belajar. Okey, sekarang cikgu akan ubah benda tak online. Dia online. Okey, so kalau dia online, apakah Dia dapat belajar. dia dapat belajar. Wan, hebat Wan. Tapi kalau cikgu kata dia tak online, dia tak dapat belajar. Okey, so itulah contoh kat sini. Jika ini berlaku, jika X okey, faham. berlaku, maka ini berlaku. Tapi sekarang X kuasa 3 ni tak berlaku, maka X ni pun tak berlaku. Okey, ubah-ubah saja. Jangan susah-susah, sangat senang. Okey, sekarang Lagi satu soalan tu. Sabar, nak padam. Okay, kita tengok lagi soalan-soalan lain. Esok akan bagi soalan banyak ni. Okey, bagus. Okay, ni soalan ni, satu soalan ni bernilai 6 markah. Ni ruangan jawapan dia. Nampak tak? Ruangan jawapan dia. Ada yang, ada yang 5, ada yang 6 ikut soalan lah kan. Okay, tapi dia lebih kurang 5 atau 6 markah lah. Okay, kalau dia 5 markah, tengok macam mana cara nak jawab dia kalau dia 5 markah. Okay, mari kita tengok. Okay, 5 markah. Okay.
Mari tengok. Kita nak jawab nombor 1. Tengok nombor 1. Nyatakan sama ada setiap pernyataan berikut benar atau palsu. Soalan pertama mesti dia tanya benar atau palsu. Benar atau palsu. Okey. Mari kita tengok. Benar. Okey. Kita cek. 3 darab 2 sama dengan 6. Benar? 3 darab 2 sama dengan 6. Benar ke palsu? Benar. Benar. Okey, itu jadi benar. Benar. Okey, kita tak dapat jawapan lagi, kita kena cek pula yang kedua. Okey. 3 kuasa 2 sama dengan 6. Alah, pasu. Benar. Salah. Palsu. Ni palsu kan? Palsu. Kat tengah ni dia ada dan. Jadi apa jawapan akhir kita? Benar dan palsu. Palsu. Kenapa palsu? Palsu. Bukan jawab benar dan palsu. Tak Kita tahu. jawab satu je. Okey, kita kena jawab pilih, satu saja. Okey, jadi kita tengok. Kalau yang depan tu benar, kalau yang depan benar, yang akan salah, tapi dia ada dan. Jadi kesimpulan dia ialah kita kena jawab dia. Okey, kalau dia betul, yang kedua pun betul. Kalau dia dan, yang ni baru jadi benar. Sebab tak? Sebab dia ada dan. Okey. Kalau alfa kalau tahu maka dia jadi benar. Halo. Alamak. Why. Line kot, line. Okey. Again lah. Okey, soalan pertama. Kamu kena buat satu kesimpulan sama ada dia benar atau palsu. Benar ke palsu? Tapi you kena check dulu. Okay, check one by one. Apa yang you kena check? You kena check depan ni. Okay. So kita kena check depan tu. Depan ni benar. Tapi belakang ni palsu. Apa kita nak kata? Okay. Dia mencuri. Benar palsu. Betul. Dan dia mencuri dan apa? Dia buat apa? Benar. Dia mencuri, satu lagi dia buat baik. Dia buat baik dan dia buat jahat. Tapi kita tetap dia salah. Dia tetap dia salah. Itu sebab dia kan. Ini palsu lah. Okey. Okey, sekarang kita nak jawab yang kedua. Okey, tengok. 8 tolak 1. 7 kan? 7 kan? Ya, betul. 7 tak sama. 7 tak sama dengan 7 kan? Tak sama. Betul. Kalau Memang tak itu sama. palsu, itu palsu. Akang, 9 tambah 2 11. 11 lebih besar pada 12 tu. Palsu. Ya, salah. Tapi atau. Atau maknanya benar lah. Salah. Oh. Kalau dia mula-mula palsu, lepas tu atau baru benar, macam mana? Sebab dia tak apa kalau tengok kalau dia melibatkan atau. Kalau depan dia, belakang salah sebab dia atau, dia tetap benar. Okey, contoh dia apa orang kita kata contoh yang kamu sedang ingat Okey, cikgu suruh ni. Okey, diminta Ali atau Amir. Si pejabat. Okey, Ali atau Amir. Si pejabat. Apa kena pilih? Salah seorang daripada depan. Ali. Salah seorang daripada depan. Ali pun boleh, Amir pun boleh, dua-dua pun boleh sebab atau. Okey, jadi kalau Ali yang pi, Amir tak pi boleh tak? Boleh. So tetap betul. Amir pi boleh tak? Boleh. Ali tak pi boleh? Betul. Kalau duduk tak pi. Dua-dua tapi salah ha. Palsu lah dia. Dia palsu. Alah, gaduh. Kalau Tak semua nak pi. kalau dua-dua pi, Oh. dua-dua pi boleh tak? Buat jalan cerita baru lah. Kalau salah seorang pi boleh? Sebab dia atau. Okey. Cikgu. Kalau dan tak boleh. Dan kena betul dua-dua baru betul. Kalau salah satu salah. Kalau Ali tak main sekolah lepas tu Amir saja main sekolah. Ali tu jadi palsu lah. Amir tu jadi betul. Ali tak main aku suruh Izham. Baik. Okey, boleh.
Okey. Boleh. Kalau tajuk pertama dapat 2 markah dah. Okey, 2 markah nak dapat 2 markah ni. Senang sangat ni. Jangan jawab. Okay, saya Okey. screenshot. Okey, nak buat apa ni? Kalau premis buat apa? Ni potong yang sama. Potong yang sama. Potong yang sama. Okey, nak mudahkan kamu. Buang BI tu. Kamu kan tak pada Lebih kecil. Tukar lebih kecil tu jadi panah tu. Macam anak panah. Okey, cikgu buang yang BI supaya kamu tak kalau yang suka jawab BI, potong yang DM. Kita pilih salah satu lah, tak ada masalah. Okey, kalau Kau jawab Jerman. Okey, sekarang kita nak tengok jawapan kat tengah-tengah ni lah. Satu lah, kita tengok jawapan kat sini. Okey, apa jawapan kita? Okey, now kita potong jika maka. Peso. Senang kan? Okey, now kita potong X dan Sama. lagi kita nak potong tak? Ada lagi. Iyalah. Nampak tak? Yalah. Okey, lagi. Satu lagi yang sama. Tu saya terlupa negatif. Lebih kecil Lupa Daripada pula. dapat dah. Saya suka tulisan cikgu. Okey, yang tadi Pak markah. satu markah. Kita dapat dua. Ingat, E. implikasi pertama, implikasi kedua. Ini implikasi. Okey, so sekarang kita akan buat implikasi sangat senang. Ini bukan ada dua. Satu DM. Nampak tak? Atas DI, DM. Okey, ikutlah kamu nak buat jawab DM ke DI. Okey, sangat senang. Hanya perlu kurungkan depan, kurungkan belakang. Okey. Jadi, yang depan jadikan sebagai P, yang belakang jadikan sebagai Q. Nampak? Jadi, jawapan kita boleh kat sini. Ni, implikasi satu. Faham. Ubah. Cikgu. Okey, bagi besar balik ke? Ubah Dah saja. screenshot. Yes. Sebab dia jauh ni. Ya. Dia sebelah. Kita buat 10. Semua. Q. Then B. Tidak ya ni. Kita betulkan 10. Senang. Okey, ni sini lah. Jika keluar rumah, maka COVID. Jika COVID, maka keluar rumah. Macam itulah cerita dia. Faham tak? Dan jika COVID maka keluar rumah tu dia pelik ni. Memang sebab tak kena gaya. Tak kena ayat dia macam penulis. Tapi tak apa, lebih kurang itulah. Tak apa. Jika mengulang kaji pelajaran, maka dapat jawab soalan. Jika dapat jawab soalan, maka ulang kaji pelajaran. Macam itulah lebih kurang. Okey. Jika kenyang, maka makan. Jika makan, maka kenyang. Jika kenyang makan. Dia makin berapa? Jangan. Aku Cikgu Mac. Dia tak ada Jika connect. kenyang makan. Orang kenyang berhenti makan. Cikgu makan lagi. Lebih kurang macam tu lah kan. Ya maksudnya. Sebab tu dia ada Faham, condition ni. Jika P, maka P sama kan. Ya. Dia lebih kurang sekian sebab jika 2 tambah 1 sama dengan 3, maka 3 ialah 2 tambah 1. Macam itulah lebih kurang. Jadi kita terbalikkan. Jika 3 sama dengan maka ini pun ni. Macam itulah. Okay. So dapat lagi 2 markah. Sangat senang. 2 markah nak dapat. Siapa nak bagi. Senang gila. Okay. Saya paling suka implikasi. Soalan pertama. Berapa markah? 2 markah. 3 markah. 4 markah. Memang. Tapi yang kau tak jawab. Itu teruk. Tak jawab. Okay. Nombor 2. Itu tak tahu yo. Kita bilang lah. Banyak lah yang tak jawab. Jangan tak tahu tu kita tempat. Patutnya tahu lah. Dah lama dah banyak. Tahun yang lalu. Tahu tu. Tapi tu lah lupa. Okey. Nombor 1. Okey, tengok nombor 1. Kalau dia tak keluar pasal benar pasu, okey, dia akan keluar tentang semua sebilangan. Ni dia punya partner lah. Kalau dia tak keluar benar pasu, dia akan keluar semua sebilangan. Tapi dia soalan A lah. Lepas tu soalan B, dia akan tanya implikasi ataupun kamu kena buat premis.
Farad tadi soalan kedua kan. Okey, soalan C sebenarnya dia akan tanya hujah. Ni apa? Kesimpulan. Inilah partner soalan dia. So dia bernilai 6 atau 5 markah. Okey, dalam tajuk ni lah. Okey. Sekarang kita nak jawab. Semua ke bilangan? Kita tengok. Lengkapkan pernyataan berikut menggunakan kuantiti semua atau bilangan untuk menjadikannya pernyataan benar. Kamu kena letak depan ni. Nak kena letak semua ke bilangan supaya benda tu jadi benar. Semua. Okey, nak letak apa kat depan ni? Bilangan. Nak letak semua. Gandaan 3 adalah gandaan 9. Kita kata gandaan 3 adalah gandaan 9. Gandaan 3 adalah gandaan 9. Betul tak? Okey, kita cek lah. Gandaan 3. Apakah gandaan 3? 3, 6, lagi? 9. Lagi? 11. Okey. Bilangan. Baca gandaan 9 tak? 9, 18. Bilangan you. Dah nampak lah. Semua Bilangan. ke 9? Ni. Hanya sama. Ya, 3, 6 tu je. Yang lain ni tak sama pun. Jadi kita kena jawab Sebilangan. Jawab dah. Faham. Kalau kamu cakap semua, kalau kamu tulis semua, Ada yang tu. salah lah. Sebab apa? Bukan Sebab ada yang tak dapat 9. Okey. 9, 12, 15, 18, 21, 24. 7, 14 tu. 18. Yang sama 9, 18. Satu dua dan hanya apa? Ya. Jika dah hanya jika nampak? Ya. Bilangan. Ya, jika JK dan PT adalah Kita kerat yang selari, depan. Kita kerat. maka keturunan JK dan PT sama. Jika keturunan JK dan PT sama, Aku faham. maka JK Kalau- dan PT adalah Kalau selari. kalau implikasi, kamu buatlah kesimpulan dia sebagai Sebab bukan semua dapat 9. Hanya maka- 3 tu yang dapat 9. letak jika ni kat depan. Okey, baca macam ni. Jika JK dan PT adalah selari, maka keturunan okey, terbalik lah ni. Terbalik 2 markah. Okey, kita baca ni. Jika JK dan PT adalah selari, maka keturunan JK dan PT adalah sama. Okey, itu baru implikasi pertama. Nanti kali balik selang orang tengok yang tu. Okey, implikasi kedua terbalik. Jika belakang pula. Okey. 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 Kesimpulan. Okey, kesimpulan ni. Orang semua dah kira. Okey. Okey, cepat. Faham dah you? N dalam kurungan Apakah kesimpulan dia? N kuasa 3. N kuasa N tak ada. N saja. Okey. N kuasa N tolak N. Ya. N kuasa N tolak N. Tapi kuasa N lah. N cos N tolak N. Salah. Dua. Okey, 2 N tolak N. 2 kuasa N tolak N. Tolak N. Ya, 2 kuasa N tolak N. N. S. Sebab 2 tu sama. Ya. Lepas tu N tu sama dengan 1, 2, 3, 4. Dot. Yeay. Wow. Yes. Woo. Dia nak terlibat. Baik Ashraf. Baik Ashraf. Okey. Tak Ashraf sihat Ashraf. Tak ada. Okey, boleh. Cikgu akan bagi latihan yang sama untuk kamu jawab kat sini. Kamu dalam kelas. Dalam kelas nak kat rumah. Ini yang jawapan lah. Jawab kat dalam jawapan. Cikgu rindu kelas. Tu sama lah. Semua soalan ni sama. Cikgu ada 3, 4. Lama. Jawab dalam kelas. Cikgu rindu kelas tu. Okey. So soalan terakhir senang dari mana? Dia suruh jawab. Okey, baik. Azri. Okey. This one? Saya dah tunjuk dah pun. Ya. Adakah ini pernyataan atau bukan? Ya. So kamu nak cakap apa ni? 9 ialah mengena. Ini pernyataan ke bukan? Bukan jawab ya. Tanpa jawab ya kalau Saya main. kalau ya maksudnya cakaplah pernyataan. Nampak tak arahan dia? Nyatakan sama ada ayat tersebut ialah satu pernyataan atau bukan. Okay? Nilai jalan yang berkenaan. Pernyataan. Tapi Bukan pernyataan. ini palsu. Sebab Bukan pernyataan. 9 tu ialah nombor. Faham tak?
Maknanya dia tu bukan pernyataan dia kan? Jawapan kan? Faham tak? Faham. Cikgu ulang sikit pernyataan. Okey, apa itu pernyataan? Pernyataan itu ialah satu ayat. Okey, tak kisah ayat itu benar ataupun ayat itu palsu. Okey, janji ayat. Okey. Kata. Kalau dia ialah bukan pernyataan. Bukan pernyataan tu maksudnya dia arahan dan dia ialah soalan. Okey, arahan ataupun dia soalan. Okey, contoh. Cikgu kata sila duduk rumah. Sila duduk rumah. Ini apa? Arahan kan? So kalau yang ni bukan pernyataan. Sebab dia arahan. Okey, cikgu cakap lagi. Apa nama kamu? Apa nama kamu? Soalan kan? So yang tu ialah bukan pernyataan. Kamu kena jawab tu lah. Kamu kena tulis bukan pernyataan. Okey, cikgu kata lagi. 2x+2 tambah 5x tolak 5 dengan kosong. Ini bukan pernyataan ke pernyataan? So yang ni ialah bukan pernyataan. Kenapa? Sebab dia soalan. Sebab dia soalan matematik. Okey, itulah antara yang kamu kena jawab. Kamu tahu lah ni. Okey. So now jawapan ni ialah pernyataan. Tapi pernyataan ini palsu. Sebab dia salahan bukan nombor genap. Tapi dia pernyataan. Okey. Yang kedua. Nyatakan sama ada berikut benar ke palsu. Benar ke palsu. Macam tadi kita check. Dia ada dan. Hati-hati kalau ada dan. Kita check. Negatif 6 dalam 4 sama dengan negatif 4. Betul. Belakang ni salah So ni salah. So betul dan salah. So jawapan ni. Apa jawapan kita? Betul dan salah. Apa jawapan dia? Bunyi pun tu. Jawapan kita akhirnya. Kalau betul dan salah. Tadi nota tadi. Ingat ke? Palsu. Betul dan salah. Palsu. Apakah kesimpulan akhir kita? Palsu. Macam yang tadi cikgu buat awal tadi dan. Kalau dan. Sebab dia terikat. So jawapan dia palsu. Kan? Cikgu pun baru dengar. Ya ke? Jujur. Lambat. Berapa lama saya cakap? Jujur lah. Apa? Okey, jadi ini senang lepas ni jawab. Okey, yang mana yang ni boleh jawab dapat 2 markah. Okey, sekarang last kali. Okey, last kali kesimpulan secara Cepat ya, berarti 3-4. Apa nak buat cakap kalau dia mesti cari formula. Apa formula yang akan nampak ni? Ya. Gantilah J ni sebagai 7. 7. Pasal 2. Sangat senang. Okey, so satu topik so you dah ulang kaji. Bagaimana tadi? Mudah kan? Jadi kalau kamu nak berjaya dalam SPM, kamu nak mudah jawab dalam SPM, ikut petua dan apa yang cikgu sampaikan sebentar tadi. Selamat beramal. Ingat, buat tanpa tapi, lakukan tanpa nanti.